Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Alhamdulillah. Pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bersama ibu bapa semua untuk berkongsi tentang peranan ibu bapa dalam mendepani cabaran PDPR. Okey, sebelum itu saya akan perkenalkan diri saya. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Jadi saya adalah guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ini, SMK Matu. Okey, nama diberi Dayang Siti Syafaria binti Awang Salihin, dan di sekolah ini saya lebih dikenali dengan nama Cikgu Dayang. Okey, semestinya kita sangat memahami ramai ibu bapa sangat tertekan dengan mood PDPR pada masa ini. Okey, semestinya perkara ini adalah sesuatu yang berada di luar jangkaan kita. Jadi untuk mendepani masalah ini bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran di rumah, berikut saya akan kongsikan beberapa tips yang mudah yang boleh ibu bapa lakukan di rumah bersama anak-anak. Okey, tip yang pertama adalah berkomunikasi dengan guru. Okey, ini adalah sangat penting. Okey, berkomunikasi dengan guru adalah sangat penting. Okey, pastikan ibu bapa sentiasa berhubung dengan guru yang mengajar anak-anak. Okey, ibu bapa perlu tahu siapa yang mengajar subjek Bahasa Melayu contohnya. Ya, siapa yang mengajar subjek sejarah, siapa yang mengajar subjek geografi, siapa yang mengajar subjek matematik. Itu contoh. Okey, ibu bapa juga boleh tahu siapa guru bimbingan dan kaunseling anak-anak di sekolah. Okey, jadi dengan ini ibu bapa boleh berhubung terus dengan guru sekiranya ibu bapa mengalami masalah. Okey, boleh bagi tahu dengan guru apa masalah anak. Okey, contohnya anak tak dapat ikut kelas online seperti Google Meet contohnya. Boleh maklumkan dengan guru yang anak ibu bapa tak boleh ikut kelas sebab tak ada laptop contohnya, tak ada rangkaian data di kampung. Okey, jadi ibu bapa boleh maklumkan terus dengan guru, nyatakan apa masalah. Okey, jadi guru-guru boleh tahu apa masalah anak-anak dan cuba bantu ibu bapa dengan kaedah-kaedah lain seperti pemberian modul contohnya lah. Okey, dengan guru-guru juga ibu bapa juga boleh berkongsi, minta guru-guru tips-tips untuk belajar contohnya. Okey, yang kedua pula adalah sediakan jadual waktu. Okey, ibu bapa perlu menyusun rutin harian anak-anak sama seperti waktu sekolah biasa. Begitu jugalah dengan rutin PDPR. Okey, contohnya pada waktu persekolahan biasanya anak-anak akan bangun awal. Betul? Jadi semasa PDPR pun sama. Anak-anak sebenarnya ada jadual waktu pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, ini ibu bapa kena tahu. Okey, kena tanya anak-anak mana jadual waktu tersebut. Tengok jam berapa kelas bermula. Jadi anak-anak kena buat persediaan sebelum kelas bermula. Seperti waktu persekolahan biasalah. Kalau waktu persekolahan biasa, anak-anak kena bangun jam 5.30 pagi contohnya. Kena mandi, gosok gigi, sarapan pagi, pakai baju siap-siap wangi dan pergi sekolah. Sama jugalah dengan PDPR. Anak-anak juga kena mandi dulu, sarapan dulu, kemudian mengikuti kelas PDPR seperti masa yang telah ditetapkan sebab kita memang telah sediakan jadual untuk anak-anak. Okey, sebagai ibu bapa kita mesti cakna dan peka berkenaan dengan jadual waktu anak-anak ni. Jadi ibu bapa kena tanya anak-anak pukul berapa kelas PDPR bermula dan pukul berapa kelas tersebut tamat. Sila pastikan jangan ganggu waktu PDPR anak-anak. Okey,
Jangan waktu tersebut ibu bapa nak suruh dia pergi kedai lah, pergi sidai baju lah, pergi masak lah. Okey, jangan itu adalah waktu belajar anak-anak. Okey. Jadi jika ada ibu bapa yang masih tak tahu lagi masa PDPR anak-anak sekarang, jadi boleh tanya anak-anak sekarang lah, pukul berapa masa PDPR, daripada jam berapa hingga jam berapa. Okey. Sebab di sekolah ini memang setiap hari akan ada kelas PDPR. Jadi sangat peliklah jika kita nampak ada murid-murid yang keluar pada jam PDPR, yang berada di luar rumah pada jam PDPR, yang sepatutnya mereka kena menyertai kelas PDPR pada masa tersebut. Tips yang ketiga pula adalah memastikan keperluan anak-anak mencukupi. Okey, bagaimana kita memastikan keperluan anak-anak ini mencukupi? Okey, ibu bapa sila pastikan keperluan asas alat tulis anak-anak lengkap. Okey, contohnya seperti pen, pensel, pemadam, pembaris. Okey, kalau anak tersebut ambil subjek pendidikan seni contohnya, sila pastikan anak tersebut ada pensel warna, ada watercolor. Kalau anak tersebut ambil subjek geografi misalnya, sila pastikan anak tersebut ada set geometri. Itu adalah contoh. Ibu bapa juga boleh pastikan anak-anak lengkap buku nota, ada buku nota, ada buku latihan, ada buku teks. Selain daripada itu, tugas ibu bapa juga perlu sediakan tempat belajar yang kondusif dan selesa kepada anak-anak. Bukan tempat yang gah yang saya maksudkan. Tak perlu sediakan kerusi yang beribu-ribu harganya, tak perlu sediakan meja yang beribu-ribu harganya. Itu semua tidak menjamin kecemerlangan akademik anak-anak. Apa yang penting adalah ibu bapa sediakan tempat yang kondusif, selesa, bersih, tidak bising, dan anak-anak boleh belajar dengan nyaman. Tips keempat pula, bantu pelajaran anak-anak. Ada dua jenis bantuan yang diberi oleh ibu bapa kepada anak-anak. Jenis yang pertama adalah ibu bapa yang terlalu membantu anak-anak dalam menyiapkan tugasan. Bagaimana ibu bapa yang terlalu membantu anak-anak dalam menyiapkan tugasan ini? Ada ibu bapa ini dia mahu hasil yang terbaik daripada anak-anak. Maka dia akan membuat sendiri tugasan yang diberi oleh guru, sedangkan guru tersebut memberikan tugasan tersebut kepada anak-anak. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita kena beri peluang kepada anak kita untuk menerokai sendiri tugasan tersebut. Perkara ini pernah berlaku di sekolah ini, di mana kita dapat kesan seorang ibu dia telah menyiapkan nota, menyalin nota untuk anaknya, dengan alasan bahawa anaknya penat menulis. Jadi si ibu pun sanggup berkorban menulis nota untuk anaknya. Sebenarnya perkara tersebut adalah salah. Jadi kita sebagai ibu bapa, kita perlu biarkan anak kita sendiri menerokai pengalaman pembelajaran tersebut. Sebenarnya guru-guru ni dia telah rangka pembelajaran mengikut keperluan anak-anak. Jenis yang kedua pula adalah ibu bapa yang tidak peduli langsung tentang pembelajaran anak-anak. Macam mana ibu bapa yang tidak mempedulikan langsung pembelajaran anak-anak? Ada ibu bapa ini beranggapan sekiranya dia melihat anak dia belajar, anak dia belajar. Dia tak semak pun apa yang anak dia tulis dalam buku, apa anak dia telah jawab dalam latihan-latihan yang diberi oleh guru. Jadi sebagai ibu bapa, itu adalah tugas kita. Walaupun kita tak pasti jawapan tersebut betul atau salah, sekurang-kurangnya kita boleh lihat sama ada anak kita menjawab atau tidak soalan yang disediakan oleh guru-guru.
Contoh pula, kalau kita ibu bapa yang berkerjaya misalnya, kita mungkin tak ada masa untuk anak-anak, seharian bekerja. Jadi apa salahnya kalau sebelah malamnya kita ambil satu masa, ambil satu peluang untuk menyimak tugasan anak-anak kita. Mungkin kita tak tahu jawapan macam yang saya bagi tahu sebelum ini, tapi sekurang-kurangnya kita boleh kenal pasti bahawa anak-anak kita telah menyiapkan tugasan yang diberi oleh guru. Okey, itu tips yang keempat. Tips kelima pula adalah bantu ibu bapa lain. Okey, bagaimana kita membantu ibu bapa lain? Okey, saya percaya dalam dunia globalisasi, dunia tanpa sempadan dan teknologi ini, di kampung-kampung semestinya ada grup WhatsApp masing-masing. Saya juga percaya bahawa setiap ibu bapa di sini ada grup WhatsApp bersama kawan-kawan juga. Kan misalnya grup WhatsApp makcik-makcik bawang, grup WhatsApp AJK kampung, grup WhatsApp geng-geng surau, dan macam-macam lagi lah grup-grup WhatsApp yang ada. Jadi sekiranya kita dapat info ataupun tips yang berguna, apa salahnya kalau kita kongsikan juga ke dalam grup WhatsApp tersebut. Misalnya seperti kita tahu tarikh penghantaran dan pengambilan modul, jadi kita panjangkan mesej tersebut ke dalam grup WhatsApp. Jadi kita sebarkan maklumat dan kemanisan itu kita rasai bersama. Okey, selain daripada tu kita boleh juga bantu ibu bapa lain. Contohnya seperti kita tahu anak jiran kita ataupun jiran kita tak boleh ambil modul dan menghantar modul pada minggu tersebut sebab berada di luar kawasan misalnya, ataupun tiada kenderaan untuk mengambil modul. Jadi apa salahnya kalau kita bantu jiran kita. Jadi kalau kita mudahkan urusan orang lain, insya-Allah urusan kita juga akan dipermudahkan. Okey, tips yang terakhir adalah tips yang ke-6, iaitu beri ganjaran dan sokongan kepada anak-anak. Okey, ganjaran ni tidak semestinya dalam bentuk material. Okey, ada orang beranggapan beri hadiah, bagi duit dengan dia, bagi handphone, bagi laptop. Tidak perlu Okey, ganjaran dan sokongan ni mungkin kita boleh bagi dari segi pujian. Misalnya kita bagi kata-kata semangat kepada anak-anak kita. Okey, tahniah sebab minggu ini berjaya menyiapkan tugasan PDPR. Jadi sekurang-kurangnya anak-anak kita merasa dirinya dihargai. Kesimpulannya, sebagai ibu bapa, semestinya kita ingin yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi apa salahnya untuk kita berkorban demi anak-anak. Sejujurnya kami guru Malaysia, khususnya guru-guru di SMK Matu ini lebih suka bersemuka. Tetapi apakah daya, semua ini di luar kehendak dan kemampuan kita. Tapi apapun, proses pengajaran dan pembelajaran ini tetap dan mesti diteruskan. Maka dengan ini sekian sajalah daripada saya, sehingga kita berjumpa di lain masa dan waktu. Segala yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kekurangan itu semuanya adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.